Assalamualaikum, apa khabar? Saya Hikmah Juni. Enam kes kematian dan 702 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Sabah mencatatkan 6 kes kematian, 702 kes positif baru dan 1 kluster baru COVID-19 yang dikenal pasti sebagai kluster penjara Kepayan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, 2 lagi kes di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan 2 kematian di Hospital Tawau. Kesemua pesakit berusia antara 41 hingga 70 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kronik. Ia melibatkan 3 lelaki dan seorang wanita warga tempatan serta seorang lelaki dan wanita rakyat asing. Tambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian di Sabah meningkat kepada 61 kes. 49 kes daripada kluster baru, kluster penjara Kepayan, dilaporkan hari ini. Daripada 866 kes penularan di dalam negara, 2 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 443 kes. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 702 kes telah dilaporkan pada hari ini. 49 kes daripada kluster baru iaitu kluster penjara Kepayan. 81 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 572 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Sementara itu, pertambahan kes baru COVID-19 di Beaufort dalam tempoh 2 hari lalu menyebabkan daerah itu kini dikategorikan zon merah. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi memaklumkan sehingga semalam 57 kes aktif dilaporkan di Beaufort dengan bilangan kumulatif kes sebanyak 73 kes. Setakat ini, 1 kluster dilaporkan di Beaufort iaitu kluster Bina dengan 20 kes positif. Dengan pertambahan 1 daerah itu, sebanyak 13 daerah di Sabah dikategorikan sebagai zon merah, 10 zon kuning serta 3 zon hijau. Daerah yang turut berada dalam zon merah adalah Semporna, Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Tuaran, Lahadatu, Papar, Penampang, Putatan, Kota Belud, Kunak dan Ranau. Bagi membendung penularan COVID-19 di negara ini, buat kesekian kalinya orang ramai diingatkan agar tidak memandang remeh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan, termasuklah pemakaian pelitup muka di tempat awam. Saya harap kita tidak memandang ringan terhadap arahan ataupun SOP mengenai pelitup muka ini. Walaupun dia nampak seolah-olah remeh dianggap oleh beberapa individu seperti ini, tetapi kesannya adalah tindakan akan diambil oleh pihak polis terhadap tuan-tuan dan perempuan yang melanggar SOP memakai pelitup muka. Jadi sebab itulah saya amat berharap supaya tuan-tuan dan perempuan supaya patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan, patuh kepada SOP yang dikeluarkan, kerana jika gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan, bukan saja individu tuan-tuan yang boleh diambil tindakan, malah premis perniagaan juga boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa, bukan saja dikenakan kompaun, tapi mungkin akan diambil tindakan untuk menutup premis perniagaan tuan-tuan perempuan. Jadi patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan. Bermula hari ini, sidang media harian perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah dilakukan.
Sidang media ini dibuat Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan II, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun bermula 6.30 petang di Wisma Inoprais Kota Kinabalu setiap hari. Datuk Seri Masidi menjelaskan mengapa bilangan kes positif baru di Sabah adalah tinggi. Jadi sedikit sebanyak jumlah yang tinggi ini bercampur dengan kes baru dan inilah yang telah membuat angka kita pada hari ini begitu tinggi sekali. Saudara-saudara sekalian, kes yang tertunggak masih di sekitar 11,000. Jadi atas andaian ini Kementerian Kesihatan dapat menerbitkan hasil ujian dalam masa terdekat. Kita andaikan bahawa jumlah ini akan terus dalam keadaan yang tinggi dalam beberapa hari. I just would like to let you know, the high figure is a combination of new cases as well as the backlog of cases that have not been released yet. Now, in the past, the ministry have been relying on PCR tests, but PCR test takes a lot of time. So now they have now gone into RPK, and which is much faster. I mean, which test result can be obtained much faster. Beliau memberi jaminan hospital di Sabah masih boleh menampung pesakit COVID-19. Saya setelah berbincang dengan pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina, saya ingin memberi jaminan bahawa hospital kita masih boleh menampung semua keperluan kita di Sabah. Saya juga diingatkan bahawa kita telah mengubah suai banyak bangunan untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin atau pusat perubatan sementara yang dikendalikan oleh hospital. Dan ini telah dapat membantu kita untuk menyelesaikan kes-kes yang kita rasa adalah kes yang tidak serius. Artinya, kes yang tidak serius, barangkali di peringkat 1 dan 2 ini, boleh diurus di tempat-tempat yang dijadikan hospital ini, dan cuma kita masukkan di hospital kes-kes yang lebih memerlukan penjagaan dan rawatan yang rapi. Jadi kita masih mampu, atau hospital di Sabah masih mampu untuk mengurus kes-kes COVID yang berlaku di Sabah. Beliau turut menjelaskan daerah Ranau tidak mengalami masalah kekurangan peralatan perlindungan diri atau PPE. Itu satu berita yang kononnya Ranau sudah kehabisan PPE, ya. Saya telah menghubungi Datuk Christina selepas menerima orang kata WhatsApp ini, dan adalah dapati bahawa ini adalah tidak betul. Ya. Ranau have no shortage of PPE. Apa yang dibuat sekiranya ada keperluan mendadak, hospital-hospital lain di Sabah boleh dikerahkan untuk menghantar PPE ini kepada hospital yang memerlukan segera. Dan sebagai tambahan, Tentera Udara Diraja Malaysia menghantar secara berkala keperluan PPE kita dan lain-lain peralatan apabila diperlukan. So saya ingin memaklumkan bahawa soal kehabisan perkakasan atau tidak cukup itu tidak timbul sama sekali. Datuk Seri Masidi turut menjelaskan mekanisme pengurusan pandemik COVID-19 di Sabah meskipun tiada Kementerian Kesihatan diwujudkan di Sabah. Sebenarnya apa yang kita buat sekarang tidak jauh berbeza dengan apa yang telah dilakukan di masa-masa yang dahulu. Cuma barangkali kita tidak ada apa yang dipanggil sebagai Menteri Kesihatan. Ya. Tetapi kalau kita perhati, dan saya perhatikan apa yang telah berlaku di masa lampau, ya sebenarnya semua kerja ini dilaksanakan apa yang dipanggil sebagai COVID Command Center. Ya. Cuma nama dia sekarang dipanggil sebagai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID Negeri. Itulah beza dia. For all intents and purposes, nothing have changed. In fact, we have actually make sure that it's been enhanced. So level dia ialah
setiap pembuat dasar dan juga keputusan yang tertinggi ialah Majlis Keselamatan Negara, ya, MKN, National Security Council, chaired by the Prime Minister. Setiap hari kita bermusyawarah. Setiap hari Ketua Pengarah Kesihatan akan memberi taklimat mengenai status terkini mengenai COVID di seluruh negara termasuk di Sabah. Dan saya selaku wakil rasmi kerajaan negeri duduk dalam jawatan kuasa itu dan juga dalam masyarakat itu dan terlibat sama dalam perbincangan. Kedua, itu setiap hari. Every day there's a video conference. Second level di bawah dia ialah jawatan kuasa pengurusan bencana COVID negeri, chaired by the State Secretary. Every day juga ada mesyuarat. Setiap hari mereka mesyuarat. Now, apa lomba alas yang kita terima daripada MKN akan kita sampaikan dan dibincang dalam peringkat pengurusan COVID negeri Sabah. Dan kalau ia melibatkan makanan atau bantuan makanan lah misal kata, dia akan diurus oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan juga Kesejahteraan Rakyat yang diketuai oleh saudara yang berhormat Syahilmi. Dia akan memastikan pengurusan penghantaran makanan itu dibuat dengan baik. I focus on pengurusan the COVID per se, but soal makanan dan lain-lain bantuan diserahkan kepada kementerian yang berkenaan. Tegasnya, fungsi Kementerian Kesihatan tetap dijalankan di Sabah. So basically, apa yang berlaku ialah tidak ada nama Menteri Kesihatan, tapi all intended purposes the function is being done. Nah, masalah dia ialah kenapa tidak ada Menteri Kesihatan? Jawapan saya ialah kalau kita perhatikan, dan ini saya perhatikan Menteri Kesihatan yang lama semasa kementerian itu masih wujud. Masalah dia tidak ada kuasa undang-undang membuat dasar, membuat undang-undang dan peraturan atau penguatkuasaan yang diberi kepada negeri kita. Yeah. So to me, without any legal power to make laws, to enforce laws, any so-called Minister of Health would merely be a toothless tiger. Toothless tiger ini dalam bahasa Melayu dia ialah barangkali harimau yang tak bergigi. Dia kasih takut orang, tapi orang tidak takut kerana tidak ada kuasa. So we prefer, the new government prefer to be to be practical. It's no use pretending to have power when you don't have power. Ini kita kena faham betul-betul ni. It's like declaring a king with no kingdom. People respect him, but people don't take him seriously because he doesn't have a kingdom. He doesn't have power. Itu kita punya. Tetapi fungsi Menteri Kesihatan inverted comma yang dulunya dimasukkan dalam kementerian saudara Syahilmi tetap dijalankan. Cuma nama itu tidak ada. Inilah sebagai penjelasan sedikit supaya kita faham bahawa just because tidak ada Menteri Kesihatan bukan bermakna kita tidak lagi tengok pasal kesihatan. Ya. Tapi kita memilih untuk orang kata menerima hakikat, kita ambil sesuatu as is, seperti mana yang wujud, bukan sesuatu yang kita imagine. Ya. So itu dia punya penjelasan lah. Datuk Seri Masidi turut mengumumkan pihak yang tampil menderma untuk pengurusan wabak COVID-19 di Sabah. Antaranya dari Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO. Dalam sidang media itu, Datuk Seri Masidi meminta rakyat untuk memahami keputusan kerajaan negeri untuk tidak melaksanakan perintah berkurung. Katanya, perintah berkurung tidak dilaksanakan bagi memastikan rakyat dapat terus menjana pendapatan di musim yang sukar ini. Tambahnya, beliau faham penularan COVID-19 amat membimbangkan, namun kerajaan juga faham kesukaran yang dilalui oleh golongan berpendapatan rendah sekiranya perintah lockdown dikuatkuasakan. Mengulas lanjut, beliau berkata
terdapat keperluan untuk memastikan ekonomi bergerak seiring dengan usaha kerajaan menangani wabak COVID-19 di negeri ini. Saya tahu ada yang menyatakan sama whether it is the right time for us to allow business to operate. I think we need to draw a fine line between economic necessities and the need for us to combat COVID-19. Seperti yang kita sudah maklum, kalau saya boleh ulang dalam bahasa Melayu, kita harus melihat satu imbangan antara keperluan dari kita untuk menyemarakan ekonomi kita, membolehkan rakyat biasa untuk mendapat pendapatan untuk menampung kehidupan seharian, dengan imbangan untuk memastikan kita berjaya dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19. Dan yang menjadi kunci kepada keberkesanan dia ialah enforcement of SOP. Ketua Menteri dibenarkan keluar dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu selepas pulih daripada COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor sudah dibenarkan keluar dari wad Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pagi tadi selepas disahkan pulih daripada jangkitan COVID-19. Turut dibenarkan pulang isterinya Datin Sri Julia Salag. Dalam kenyataan medianya, beliau bimbang dengan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya untuk membendung penularan wabak itu. Katanya, yang penting ialah rakyat mesti berdisiplin, bekerjasama dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dalam pada itu, beliau turut melahirkan penghargaan kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi, Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Dr. William Gotulis, Ketua Unit Penyakit Berjangkit, Dr. Lee Heng Gi, doktor-doktor pakar dan jururawat yang telah merawat beliau dan isterinya. Haji G turut menghargai semua pihak yang mendoakan kesembuhan dan kesihatan beliau dan juga para petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus berkorban masa dan tenaga dalam membendung penularan wabak COVID-19. Petugas barisan hadapan terus gigih memerangi pandemik COVID-19 di Sabah. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan rintangan, petugas barisan hadapan terus gigih memerangi pandemik COVID-19 di Sabah. Mereka sanggup membelah lautan untuk melakukan saringan COVID-19 di kalangan komuniti di perkampungan atas air. Semalam, sepasukan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dilengkapi pakaian perlindungan diri PPE, menaiki bot selama kira-kira 20 minit untuk ke kampung Lok Urai di Pulau Gaya, tidak jauh dari pusat bandaraya Kota Kinabalu. Penghuni 2 rumah di perkampungan atas air itu dilawati untuk ujian calitan bagi saringan COVID-19. Petugas KKM perlu berhati-hati sepanjang perjalanan menuju ke rumah terbabit kerana perlu melalui jambatan kayu yang menghubungkan rumah penduduk di perkampungan atas air itu. Penugasan di Pulau Gaya dilakukan selama kira-kira 1 jam sebelum hasil saringan dibawa dengan menaiki bot untuk ujian makmal. Mesej tular kononnya penumpang kenderaan perlu duduk di belakang adalah tidak tepat. Polis daerah Penampang menafikan dakwaan mesej tular melalui WhatsApp mengenai individu yang dikenakan kompaun atas kesalahan tidak mematuhi SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mesej tular yang menyatakan penumpang dalam kenderaan persendirian perlu duduk di belakang adalah tidak benar. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputy Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, imej kompaun yang dikeluarkan oleh IPD Penampang itu berkaitan dengan kesalahan 3 individu menaiki sebuah kenderaan dari satu lokasi sekatan jalan raya, Jalan Penampang Papar pada 16 Oktober. Ketiga-tiga individu tersebut telah dikenakan tindakan kompaun di bawah peraturan-peraturan pencegahan
dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Penularan imej dan mesej tidak tepat tersebut merupakan satu tindakan tidak bertanggungjawab dan telah mencemarkan imej pasukan polis, khususnya IPD Penampang. Menurutnya, polis Penampang ingin menegaskan bahawa info yang terkandung di dalam mesej yang ditularkan adalah tidak tepat dan tiada kaitan dengan imej kompaun tersebut. Muhammad Haris berkata, polis amat memandang berat perkara ini dan memberikan amaran keras kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan info palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan masyarakat. Individu yang ingkar bakal berhadapan dengan tindakan undang-undang. Menerusi SOP Majlis Keselamatan Negara, hanya 2 individu dalam satu kenderaan dibenarkan. Tidak dinyatakan secara spesifik pemandu dan penumpang perlu duduk berasingan bagi menjaga jarak ketika berada dalam kenderaan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.